Assalamualaikum, Encik Aswadi ya? Ya Puan, Waalaikumsalam. Ya saya. Okey, Encik Aswadi, apa khabar hari ni? Sihat? Tengok kaunselor tu nampak muda je, tak macam seusia dengan kau. Boleh ke kaunselor tu faham cerita kau? Kaunselor tu pun nampak macam tak ada pengalaman je. Alhamdulillah dari segi fizikal saya sihat, tapi mental yang kurang okey sikit, agak berserabut. Uh, tapi Puan, sekejap, saya ada satu soalan. Boleh tak saya nak tahu umur Puan sekarang ni? Nampak Puan ni Okey. nampak macam awak muda je. Okey, boleh Encik. Umur saya dah 30 tahun. Alhamdulillah. Saya ni dah berada lah dalam lapangan kaunseling selama 5 tahun. Jadi okey, berbalik pada keadaan Encik, boleh tak Encik Aswadi ceritakan kenapa Encik Aswadi rasa berserabut hari ni? Sebab saya nampak muka Encik Aswadi tu pun boleh tahan berserabutnya tu. Ush, baru je lah kaunselor yang terlibat dalam bidang kaunseling. Mesti pengalaman dia sikit je. Boleh percaya ke ni kalau kau cerita pasal cerita kau dekat dia? Nak pula kaunselor ni perempuan, kau tu lelaki. Boleh ke? Boleh matching ke kefahaman dia dengan kau? Janganlah macam tu. Biarpun kaunselor ni muda lagi dari kau, tapi dengan pengetahuan, dengan ilmu yang dia ada, mesti dia dapat bantu kau. Kau percayalah kat dia. Oh, nampaknya Puan ni muda lagi daripada saya. Maaflah Puan kalau soalan tentang umur tadi agak tidak tepat. Okey, tadi sebelum itu saya ni masih lagi was-was lagi untuk percaya kaunselor. Saya ada dari sini pun bertujuan nak luah kepada kaunselor yang mana saya ni lama sangat dah pendam perasaan marah saya terhadap seorang jiran saya ni yang selalu dia tak ada timbal rasa yang jadikan saya ni uh, kata beremosi lah setiap hari. Okey. Mungkin mungkinlah Puan ni boleh hilangkan rasa was-was saya terhadap kaunselor pada sesi kali ini untuk selesaikan masalah saya. Okey, tak mengapa. Tak ada masalah ya jika Encik Aswadi nak tanya sebarang soalan. Encik Aswadi tak perlu risau untuk ceritakan sebarang isu atau masalah yang dihadapi oleh Encik. InsyaAllah saya akan cuba untuk bantu Encik dengan berbekalkan pengalaman yang saya ada selama menjadi seorang kaunselor berdaftar. Okey, apa yang Encik Aswadi ceritakan juga hanyalah di bawah pengetahuan saya dan juga Encik kerana saya sendiri terikat dengan etika sebagai seorang kaunselor. Saya harap Encik jelas dan seandainya Encik masih rasa tidak selesa, Encik boleh maklumkan kepada saya lah. Okey, merujuk kepada masalah yang diceritakan tadi, Encik Aswadi berasa marah kan dengan jiran Encik. Boleh tak saya tahu apa yang jiran Encik telah lakukan sehingga perkara tu mengganggu ketenteraman Encik? Tengok tu, kaunselor sanggup bantu dan cuba faham keadaan kau untuk selesaikan masalah kau. Kaunselor tu pun dah cakap dia tak akan buka cerita kau dekat orang lain. Percayalah dekat kaunselor tu. Bersyukur kau dapat berjumpa dengan kaunselor hari ni. Okey, baik Puan. Baru saya faham bukan apa sebenarnya uh, ada kenapa yang tak baiklah pada kaunselor. Risau cerita yang saya cerita dekat dekat Puan ni diketahui oleh orang yang dia orang yang tak sepatutnya seperti jiran saya lah. Alright. Tidak. Tapi saya bersyukur sangat datang sesi pada hari ini saya lihat sendirilah perwatakan Puan yang baik dan cuba nak fahami masalah saya, terharu saya. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya uh, ada jiran sebelah rumah saya ni yang tak ada orang kata apa perasaan
hormatlah kepada terhadap keluarga saya yang tinggal di sebelah rumah dia. Mhm. Dia buat macam tak ada orang dekat sebelah rumah dia. Okey. Okey, jiran saya ni, maaflah saya bukan nak merendahkan sesuatu bangsa ataupun suatu bangsa lah. Dia Mhm. daripada bangsa Cina. Dan pada setiap kali waktu saya nak solat maghrib, mesti ada suara-suara yang bising. Kedengaran yang dari ahli keluarga jiran saya macam sebagian tu, dia orang buat macam apa dia, karaoke dekat rumah pada waktu tu. Tapi tapi itu bukan sahaja yang menggunakan ketidaksesaan saya, banyak lagi perkara yang dia buat. Okey, saya datang jumpa puan ini pun uh, saya datang jumpa puan ini mungkin puan boleh bantu saya untuk hilangkan keserabukan. Saya ada jiran macam dia tak tahu hormat budaya dan adab kaum lain. Saya cakap bukan satu kali, dua kali, tapi dalam seminggu tu boleh dikatakan 5 hari lah dia buat hal macam tu. Hmm. Kan dah terluas sedikit perasaan kau yang kau rasa sekarang. Hilang sikit beban yang kau rasa. Bukannya ada orang lain pun dalam sesi ni, kau dengan kaunselor je. Janganlah malu. Luahkan je lah. Okey, Encik Aswadi, yang bab rahsia tu Encik Aswadi jangan risaulah sebab Encik Aswadi boleh saman saya tahu kalau Encik Aswadi rasa saya telah bocorkan rahsia Encik sebab kaunselor ni dia memang ada akta lah yang perlu dipatuhi. Okey, saya fahamlah apa yang cuba Encik ceritakan yang mana Encik Aswadi rasa terganggu ya dengan perilaku jiran Encik yang selalu bising pada waktu maghrib. Yelah, betul. Bukannya disebabkan kita bercerita ni bukan disebabkan perihal bangsa ataupun ni. Tapi sikaplah sepatutnya kita saling menghormati kan. Walaupun berlainan bangsa, kita saling menghormati antara satu sama lain. Okey, jadi boleh tak saya nak tahu Encik Aswadi ni tinggal di kawasan mana ya? Alah kaunselor ni, boleh pula dia tanya kau tinggal kat mana Dah berjiran kan, mestilah kawasan perumahan taman. Dia tu mesti bukan duduk kat kawasan macam kau. Dia mesti tak faham situasi kau sekarang. Tah kaunselor ni rumah banglo atas bukit tu tak? Tak ada jiran, duduk seorang dia je. Cuba kau tanya semula kaunselor tu dia tinggal kat mana. Ya, betul puan. Saya tinggal di kawasan taman yang mana kawasan tu bercampur, ada bangsa Cina, bangsa India dan juga bangsa Melayu. Kebanyakan jiran saya yang berlainan bangsa lain tak ada masalah, tapi jiran saya yang sebelah rumah ni dia memang masalah. Saya dah tegur banyak kali tapi dia masih lagi kata apa, tak layan. Tapi kan puan, boleh ke faham saya sebab puan tak tinggal dengan jiran yang pelbagai kaum macam saya, ke puan tinggal kawasan yang macam mana? Okey, tak apa. Okey, saya fahamlah apa yang Encik Aswadi cuba sampaikan. Okey, macam saya ni, saya tinggal dekat apartmen sekarang. Dan kebanyakan jiran saya ni Melayu lah. Tapi saya pernah lah ada pengalaman tinggal berjiran dengan bangsa lain waktu saya belajar dulu. So far Alhamdulillah, jiran-jiran saya dulu ni memang saling menghormati dan kami juga selalulah bertegur sapa. Jadi kan kiranya Encik dah pernah ke tegur jiran Encik tersebut? Selain Encik tegur jiran tu ada tak cara lain yang Encik buat untuk ni lah selain menegur tadi? Alhamdulillah, kaunselor ni ada juga pengalaman berjiran dengan bangsa lain walaupun dah lama. Kaunselor ni mestinya faham situasi kau. Jadinya, dia pun dah berusaha, dah beritahu dekat kau akan berusaha membantu kau mencari jalan keluar daripada masalah ini. Kau bersyukurlah. Betul lah puan ada jiran macam tu.
macam semasa belajar dulu saya ingatkan puan ni tak ada pengalaman buat ni. Ada pengalaman. Sebenarnya banyak cara saya buat selain tegur dia. Macam saya adalah buat macam isyarat tepuk tangan gitulah masa dia orang tengah cak buat bising, nak menarik perhatian dia orang ni, nak suruh sedar yang sebelah rumah ni ada orang bukannya tunggu kayu. Macam itulah buat saya buat. Okey, kiranya selain menegur, Encik dah buat lah kan benda lain yang mana Encik dah usaha bagi hint dengan cara tepuk tangan. Jadi boleh tak saya tahu apa reaksi mereka lepas Cik tegur mereka dah lepas tepuk tangan tu? Ada tak perubahan? Macam mereka dah kurang buat bising ke ataupun macam mana? Kaunselor ni, kau tanya idea dia boleh pula tanya idea kau. Kalau kau ada idea, tak adalah kau datang sini untuk buat sesi dengan kaunselor ni. Tak faham aku kaunselor ni. Loh. Lepas saya buat tu, adalah dia perlahankan sedikit suara. Tapi selepas beberapa minit dia buat lagi. Itu yang saya naik geram sikit. Okey. Inilah satu punca emosi saya tak terganggu sehingga kan ianya dapat mengganggu kerja saya dan aktiviti harian saya. Tapi bukan buat bising je diri saya ni. Macam haiwan pula dia seperti anjing, dia pun macam ganggu juga kawasan rumah saya. Dia macam dia tak jagalah anjing dia tu, macam dia lepaskan macam tu je, tak ikat. Sepatutnya kita dah tahu ada jiran Islam, pandai-pandai lah kan dia jaga anjing dia, tak nak bagi masuk kawasan rumah orang lain. Ini tak, dia buat macam tak ada apa yang berlaku. Right. So hari ni saya datang jumpa puan, satu je tujuan saya, nak minta lah cadangan daripada puan dengan kata ni, kaunselor ni kan boleh selesai masalah orang. Okey. Boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi saya fahamlah kiranya jiran Cik Aswadi ni masih lagi tidak banyak berubah selepas ditegur tu. Dan perkara ini secara tidak langsung mestilah mengganggukan kehidupan dengan anjing berkeliaran semua kan. Jadi saya faham. Lepas tu, okey macam ni. Apa kata kita sama-sama cari jalan penyelesaian. Tetapi sebarang keputusan tu adalah di bawah Encik sendirilah. Hanya Encik sendiri yang boleh tentukan cara yang terbaik untuk lakukan keputusan terhadap isu yang Encik hadapi. Boleh ke macam tu? Tu kan, kaunselor dah cakap dia nak bersama-sama dengan kau cari jalan penyelesaian untuk isu kau ni. Jadinya kau janganlah bimbang. Mesti jalan penyelesaian mesti akan jumpa. Stay positif, okey? Kaunselor tu. Ingat senang ke nak cari jalan penyelesaian tu? Dah jiran kau tu jenis tak faham bahasa, dah ditegur pun masih tak berubah. Degil je, jenuh lah kau macam ni. Jadinya saya sendirilah yang kena tentukan keputusan, bukan puan lah yang tentukan kepada saya cara apa yang saya perlu buat. Macam tu ke puan? Yap. Betul tu Encik. Sebab saya ni sebagai kaunselor hanyalah membantu Encik untuk keluar daripada masalah ni. Okey, sekarang ni lah saya nak tanya. Encik ada ke cuba lakukan perkara lain untuk tegur jiran Encik tu? Contohnya macam ketengahkan isu yang Encik sedang hadapi sekarang kepada pihak rukun tetangga ke atau ketua di kawasan Encik? Oh, baik, faham. Perkara yang macam puan sebut tu untuk beritahu kepada pihak seperti
rukun tetangga atau ketua kawasan tu saya belum pernah lagi. Sebab saya baru je tinggal di kawasan rumah ni, jadi banyak benda yang saya tak tahu lagi, seperti siapa yang menjadi ketua apa semua. Yang saya tahu hanya pagi keluar kerja dan petang saya balik rumah. Itulah rutin saya. Hari cuti pula jarang saya ada dekat rumah sebab kata apa, bawa lah family, family keluar makan ni. Macam itulah lebih kurang untuk jawab soalan yang puan tanya tu. Saya sebenarnya risau akan keadaan diri saya ni, kerana takut kata apa, terlalu memendam dan emosi dan beremosi kuat, takut jadi lain ya. Okey, faham. Oh, jadinya okey. Disebabkan apa dia, banyak saya tengoklah tentang orang yang tidak penyakit mental di Malaysia ni. Itulah saya buat keputusan untuk jumpa dengan kaunselor. Alright. Keputusan awak tu memang betul lah. Okey. Jadinya encik masih baru berpindah lah, dan saya sedia maklum apabila kita baru je berpindah kat kawasan baru, mestilah banyak perkara yang masih kita tak tahu kan. Jadi walau macam mana pun apa yang encik hadapi sekarang ni, kalau kita biarkan berterusan, mestilah benda tu akan terus mengganggu emosi encik, dan sudah tentulah beri kesan kepada kesihatan mental. Macam mana encik cakap tadi kan, sebab risau akan mengganggu kesihatan mental. Okey. Jadi selain dari isu jiran cik yang selalu buat bising waktu maghrib tu, dan juga isu anjing tersebut, anjing yang suka berkeliaran tadi, ada ke isu lain yang Encik Aswadi rasa mengganggu emosi encik sekarang? Sebab saya perlukan kepastian, ada tak penyebab lain yang menjadi punca Encik Aswadi rasa terganggu? Saya rasa tu je yang buatkan saya naik pening, nak buat lebih-lebihkan. Itulah risau jadi kes polis pula. Kalau boleh saya tak naklah nampak kita ni kurang ajar sangat. Okey. Okey, baik. Saya fahamlah. Takkanlah macam isu macam ni kita tak naklah sampai melibatkan pihak ketiga. Sebolehnya kalau kita boleh selesaikan sendiri, kita cubalah selesaikan. Okey, baik. Nampaknya Encik Aswadi sememangnya dah jelaslah dengan masalah dan punca-punca yang menjadikan Encik Aswadi ni rasa terganggu. Kebiasaannya lah saya cerita sikit, setiap kawasan tempat tinggal tu akan ada ketua kawasan tau. Tetapi memandangkan encik sendiri merupakan orang baru, mestilah kita ni tidak jelas lagi dengan ahli jawatan kuasa yang ada kat kawasan tersebut lah, terutamanya kawasan Encik Aswadi tinggal tadi. Jadi saya nak tanyalah, Encik Aswadi ada cuba tak untuk ceritakan masalah Encik Aswadi ni, maksudnya masalah jiran Encik Aswadi tu dengan jiran terdekat yang lain? Kok lah Encik Aswadi ada berjumpa dengan jiran terdekat yang lain and cerita ke, ada tak? Alah, kaunselor ni, kalau dah kau cerita isu ni dekat orang lain, takkanlah kau nak jumpa kaunselor kan? Punyalah kau nak sorokkan isu ni dari orang lain tahu. Boleh pula kaunselor yang tanya, pernah cerita isu ni dekat orang lain tak? Hilah. Kaunselor tu tanya je, bukannya dia cakap yang dia mahu bercerita dekat orang lain. Kau ni selalu menghasut perkara negatif. Aduh. Cerita pada orang lain puan? Ya, betul tu. Saya rasa setakat ni saya tak share lagi dekat siapa-siapa pun hal ni. Sebabkan saya ada tengok satu berita mengenai kesan emosi terganggu yang boleh membawa kepada mental. Sebab itulah saya buat keputusan untuk jumpa dengan puan hari ini. Memang tak susah lah. Memang susah lah saya nak cerita tentang masalah saya dekat orang, tambah-tambah lagi orang yang saya tak kenal. Mungkin puan boleh bantu saya untuk stabilkan emosi saya yang tengah tak stabil ni dengan kemahiran yang puan belajar.
saya saya sangat-sangat tak tak dapat tahan nak hadap jiran yang macam tu setiap hari. Kualiti rehat saya setiap minggu pun macam terganggu sebabkan mental saya tak rehat sepenuhnya kerana jiran, kerana gangguan lah daripada jiran yang seperti saya nyatakan tadi puan. Okey. Okey, jadi saya fahamlah apa yang Encik rasa dan saya akan cuba sedaya upaya saya untuk bantu Encik. Lah ya. Okey, jadi pada awal sesi tadi saya ada maklumkan bahawa saya mempunyai pengalaman tinggal dengan komuniti yang berlainan bangsa kan. Jadi saya nak share sedikitlah pengalaman saya kot boleh dijadikan panduan kepada Encik Aswadi. Okey. Jadi waktu saya tinggal dekat komuniti yang berlainan bangsa tadi, rukun tetangga tempat saya ni dulu memang sangat aktif lah. Setiap 2 minggu sekali kami semua akan buat perjumpaan antara jiran. Lepas tu kadang-kadang perjumpaan antara jiran tu dia adalah aktiviti-aktiviti dia. Contohnya macam okey, minggu ni perjumpaan untuk sesi yang pertama, minggu pertama okey, gotong royong. Lepas tu untuk minggu yang seterusnya kami akan buat satu sesi, kami akan berkumpul dan meluah rasa lah antara jiran. Jadi waktu ni lah ketua rukun tetangga ni, ketua organisasi tempat kami akan mainkan peranan sebagai pengantara kepada mana-mana jiran yang mempunyai masalah antara satu sama lain. Okey. Jadi alhamdulillah lah perkara ni mendatangkan kebaikan kepada kawasan tempat tinggal saya tu. Sebab tu okey, jadi sebab itulah tadi saya ada tanya kalau Encik Aswadi ada memaklumkan isu jiran Encik tadi kepada ketua kawasan atau tidak. Sebab saya yakin mereka ni lah yang dapat membantu kita dan jadi pengantara seandainya ada masalah dalam kalangan jiran lah. Cumanya yalah bila kita berhadapan dengan jiran yang berlainan budaya ni, kita mestilah sentiasa perlu menjaga sensitiviti dan saling berhemah jika ingin menegur. Jadi saya harap sangat apa yang saya ceritakan ni dapat menjadi orang kata panduan lah pada Encik. Maksudnya Encik dapat sesuatu daripada apa yang saya ceritakan. Jadi macam mana Encik Aswadi boleh dapat ke dengan apa yang saya cuba sampaikan ataupun macam mana? Tengok tu, kaunselor tu pun dah cakap. Dah siap bercerita panjang lebar dekat kau pasal pengalaman dia berjiran dan peranan rukun tetangga. Mungkin kau boleh jadikan panduan untuk membantu kau menyelesaikan masalah tu. Boleh kira juga pengalaman yang puan share tu. Nampaknya saya dah nampaklah sedikit tentang masalah yang saya hadapi sekarang ni. Berdasarkan pengalaman yang puan ada tadi. Jadi boleh saya jadi pengalaman yang puan ceritakan tadi boleh saya jadikan model untuk saya slow-slow lah orang kata ubah sikap jiran saya yang mengganggu emosi dan keteraman saya setiap hari. Sebab sebelum ni saya ingatkan macam tak ada siapa-siapa yang boleh bantu saya dalam hal ini. Rupanya ada juga cara lain yang boleh saya cadangkan kepada ketua kawasan zaman saya. Okay. Alhamdulillah lah kalau macam tu. Saya senang sangat dengan apa yang Encik Aswadi rasa. Okay, so jangan risau. Perubahan ni semua memang perlukan masa lah. Apa yang penting kita perlu fokus dengan diri kita sendiri. Okay, dalam masa sekarang ni saya nak minta Encik Aswadi tenangkan diri dulu. Jangan rasa stres-stres. Cuba ambil masa untuk berfikir dan cuba untuk rasional sebelum bertindak terhadap sesuatu perkara. Kita fikir dulu apa kesannya jika kita ambil perkara ni, kalau kita buat benda ni, apa kesannya kepada orang lain, apa kesannya kepada kita. Jadi segenap perkara tu kita perlu fikirkan. Jadi Encik Aswadi, nampaknya masa kita ni pun dah tak banyak dah. Sebab dah menjangkau lah masa. Jadi sebelum saya nak tamatkan sesi kita pada kali ini, saya nak simpulkan sedikit lah.
apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Okey, pada mulanya tadi Encik ada menceritakan tentang situasi Encik yang tertekan dengan jiran berlainan bangsa, yang mana selalu bising waktu maghrib, dan juga jiran Cik tu juga selalu melepaskan anjing peliharaannya, dan hal ini mestilah mengganggu kehidupan Cik kan. Jadi Encik juga dah jelas dengan punca Encik tertekan dan dapat lihatlah apa yang perlu dilakukan untuk membetulkan keadaan yang sekarang ni. Jadi macam mana Cik Aswadi, okey ke kalau saya tamatkan sesi kita kat sini, dan masih ada next sesi? Untuk next sesi saya akan maklumkan kemudian. Alah dah nak habis sesi dah. Cepatnya masa berlalu, tapi kan Alhamdulillah kau dah berasa terluh dengan apa yang kau rasa sekarang. Kau hilang sikit beban yang kau pendam selama ini. Alhamdulillah Puan, memandangkan saya pun dah rasa lega sikit sebab dah luahkan apa yang terpendam, dan Puan pun ada cerita pengalaman Puan sendiri yang mana saya boleh jadikan contohlah untuk saya atasi masalah saya ni. Jadi saya pun rasa tak ada apa dah hendak yang saya hendak luahkan. Jadi bolehlah kalau Puan nak tamatkan sesi kita pada hari ini untuk setakat ini saja. Okay, alright. Okay, Alhamdulillah lah kalau macam tu. Jadi saya akan tamatkan sesi kita untuk hari ini ya. Okay, gap antara sesi yang ada ni, saya harap Encik Aswadi bolehlah ambil peluang untuk memikirkan juga cara terbaik yang boleh dilakukan untuk atasi isu yang Encik hadapi. Jangan biarkan isu itu membelenggu diri kita sehingga kita rasa benda tu sesuatu yang tertekan, ya. Okey, jadi pastikan tindakan yang diambil dapat memberi kebaikan bersama. Okey, seterusnya saya juga doakan Encik Aswadi untuk terus tabah dengan masalah yang dihadapi. Okey, Encik Aswadi, jumpa lagi pada next sesi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan kerana sudi dengan luahan masalah saya pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama.